Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again, selamat datang ke channel Syukri FIB. So, pada kali ini saya akan membuat satu video tentang satu company yang mengeluarkan EV, electric vehicle, dan saya agak confident company ini mungkin boleh mencabar dominasi Tesla di dalam pasaran electric vehicle. So, kalau tuan-tuan nak tahu pandangan saya, stay tuned. Okey, so kita akan tengok kepada Volkswagen, okey, bagaimana cita-cita Volkswagen untuk setidak-tidaknya mengejar di belakang Tesla. Sebab bila kita bercerita pasal Tesla dan kita bercerita pasal kereta saja, electric vehicle, sebab kalau Tesla ni kita nak cerita ada banyak. Tesla ni kita boleh cerita pasal electric vehicle, kita boleh cerita pasal solar, kita boleh cerita pasal Starlink, okay, kita boleh cerita pasal Neuralink, okay, dan dia ada lagi banyak produk-produk lain. So, kita comparekan sekarang ini ialah dalam segmen electric vehicle saja. Dan bila kita cerita pasal electric vehicle, bukan kita tak boleh tengok electric vehicle tu sebagai satu kenderaan lagi. Sekarang ini electric vehicle dia ada dua part. Satu ialah hardware, iaitu kereta yang kita dapat, okay? Dan yang second part ialah software. Sekarang ini kereta ni dah macam komputer, especially untuk electric vehicle, dia ada hardware dan dia ada software. So software dia boleh jadi dengan road assistant, okay, autonomous driving, dan begitu canggih sebenarnya kereta electric vehicle ni. Jadi kita nak tengok bagaimanakah sama ada Volkswagen boleh tak mencabar dominasi Tesla. Saya tahu memang ada banyak lagi. Kalau kita nak cerita pasal startup company untuk electric vehicle, of course kita ada NIO, kita ada Xpeng, kita ada Lucid, kita ada Zook, okay? Kita ada Rivian, okay? Banyak lagi company electric vehicle. Tapi itu semua company-company baru. Bila kita nak tengok untuk mencabar dominasi Tesla ini, saya tak rasa company-company baru ni boleh mencabar 100% dominasi Tesla. Sebab untuk betul kereta dah ada. Macam kata kita cakap kereta Neo, yes, kereta dah ada, proof of concept dah ada, tapi ability to scale tu saya tak nampak. Sebab katakan Neo, okay, dia berada di China dan production dia agak terhad, 20,000, 30,000 kenderaan maybe satu quarter, tak banyak. Tesla sekarang ini boleh membuat penghantaran 500,000 kereta dalam masa satu tahun. Okay? Jadi untuk scale itu, bila kita cerita pasal Volkswagen ataupun company-company legacy, company-company kereta tradisi seperti Toyota, seperti Volkswagen, seperti Nissan, okay? Mereka dah ada all the network, kilang dah ada satu dunia, okay? Kemudian fund pun ada, duit pun ada. Jadi sebenarnya kereta-kereta yang legacy ini, company-company legacy dalam kereta ini, dia sebenarnya boleh kejar lebih cepat berbanding dengan company-company baru. So pada kali ini kita akan fokus dengan Volkswagen, sebab bagi saya Volkswagen agak kuat dia punya desire tu untuk mencabar Tesla. Okay? So kita akan tengok sekarang ini ialah kenderaan yang memang dah ada dalam pasaran. Tapi on the software side, memang saya akui, saya nampak memang Volkswagen masih baru. On the software side, Tesla is way ahead of all the competitors, okay? Tapi on the hardware side, memang boleh mencabar. Okay, so kalau kita tengok, ini ialah pure electric cars, okay? Ini daripada website Volkswagen UK. ID3, ID3 ini memang dah start jualan, pada tahun 2020 dah start jualan, ID3 ni very nice,
Okey. Dan ID4 juga sedang masuk jualan pada tahun 2021. Okey. ID4 memang awesome, superb lah. Okey, nanti kita akan tengok video dia. So ini kita dapat lihat tentang model-model yang ada sekarang ni, iaitu ID3 dan ID4. Ini baru kita cerita pasal Volkswagen. Sebenarnya dalam Volkswagen ni ada Audi e-tron elektrik pun dah start keluar. Porsche pun dah start keluar. Semua dah start keluar. Jadi ini kita tengok Volkswagen saja dulu. Okey, ini ialah ID4. Amazing. Sangat-sangat cantik. Kereta ni dah start jualan dah. Ini ID4, dalaman dia, interior dia. Okey. Ini IQ Drive. Okey. Bila kita nampak IQ Drive ini, meaning ini ialah software yang sedang dibangunkan. Okey. Dan first edition telah pun sold out. Okey, sekarang ini masuk Pro Edition. Ada lagi kereta-kereta elektrik concept car yang sedang dibangunkan daripada Volkswagen sendiri. Yang ini electric concept vehicle plug-in. Ini macam apa nama? Ninja Turtle punya tu, yang lama tu. Siapa nama saya pun tak tahu. Okay. Very nice. Bus. Ini nama dia bus. Very nice. Alright. So, ini ialah berkenaan dengan kereta-kereta yang ada sekarang ini. Okay, ada yang konsep, ada yang dah pun masuk dalam jualan, iaitu ID3 dan ID4, which is very interesting. Okay, kemudian kalau kita boleh tengok, bila kita tengok Volkswagen ni, dia bukan sekadar Volkswagen. Okay, Volkswagen ni dia ada Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial, Scania, MAN. Okay, so ini ialah all the big brands yang ada dalam bumbung Volkswagen. So, bagaimanakah saya melihat Volkswagen yang akan mencabar dominasi Tesla? Menarik sangat-sangat menarik. Okey, so sekarang saya akan cuba berkongsi dan explain kepada kawan-kawan semua kenapa saya bullish dengan Volkswagen. So ada a few reason selain daripada kereta-kereta ini, ada a few reason. Yang pertama ialah Volkswagen telah pun menyediakan blueprint 70 electric vehicle sehingga tahun 2030. 70 model. Tesla sekarang ni hanya baru ada 4 saja. So kita dapat tengok bagaimana Volkswagen begitu bersungguh-sungguh dalam electric vehicle untuk push EV, untuk jenama semua yang ada bersama Volkswagen.
70 model, which is very very ridiculous, banyak. So kita nampak keseriusan Volkswagen untuk bersaing. Alright, so yang kedua ialah Volkswagen dalam statement yang terbaru telah membuat kenyataan bahawa Volkswagen akan membelanjakan 50 bilion US dollar untuk R&D, untuk mengeluarkan model baru, untuk mengeluarkan software baru, untuk mengeluarkan design baru. Okay, so this is a very very huge. Sebab tak mudah untuk company-company startup macam Neo ataupun Rivian, okay, ataupun Nextbank, tak mudah untuk mereka menyediakan dana segini besar, 50 bilion khusus untuk EV dan untuk bersaing dengan Tesla. So 50 bilion ini bagi saya satu angka yang sangat besar, meaning begitu seriusnya Volkswagen untuk bersaing dengan Tesla. So ini ialah maksudnya perbelanjaan pembangunan yang disediakan oleh Volkswagen untuk membangunkan produk baru, model baru, software baru, hardware baru. Okay, this is a very very important punya investment daripada Volkswagen. Okay, alright. So daripada jualan EV dari untuk Volkswagen juga terdapat peningkatan yang begitu drastik. Sebab kalau saya boleh refer balik, okay, pada tahun 2020, okay, Volkswagen atas semua jenama dia, termasuklah daripada Audi, okay, daripada Porsche, alright, telah pun menjual hampir 231,600 unit kenderaan electric vehicle daripada Volkswagen Group. Dan ini ialah peningkatan iaitu 300% year on year basis. Maksudnya dia naik daripada 180,000 naik kepada 30,000. 80,000 pada tahun 2019 total jualan EV, dan pada tahun 2020 naik kepada 231,000. Peningkatan 3 kali ganda. So this is a very very huge jump. Maksudnya market menerima produk produk dan kenderaan electric vehicle daripada Volkswagen. Okey, sedangkan kalau kita compare pula dengan Tesla, Tesla hanya meningkat 36% saja daripada tahun 2019 ke tahun 2020. Okey, memang angka dia besar 500,000, tapi tahun 2019 ialah di sekitar 300,000, 350,000 ke 500,000, peningkatan 30%. Tetapi Volkswagen meningkat 300%. So this is again menunjukkan bahawa public dan pengguna menerima Volkswagen punya electric vehicle dengan baik. Dan seterusnya untuk tahun 2021, Volkswagen menjangkakan untuk menjual 800,000 unit electric vehicle sepanjang tahun 2021, dan Tesla juga meramalkan untuk menjual 800,000 unit juga untuk tahun 2021. So basically kita nampak bagaimana Volkswagen sedang mengejar dengan begitu rapat di belakang Tesla. So bagi saya, in about 5 years, dari sudut jualan electric vehicle, saya agak confident sebenarnya Volkswagen akan mampu memotong Tesla dari sudut jualan kenderaan electric vehicle. Okay? Sebab apa? Dari sudut pricing juga memainkan peranan. So alright, so sekarang kita akan comparekan di antara ID4 Volkswagen dengan Tesla Model Y. Sebab Model Y ini ialah SUV dan lebih kurang sama dari sudut segmen dia dengan ID4 Volkswagen. So pertama sekali kalau kita boleh tengok, iaitu battery range. So jarak perjalanan yang boleh dipandu untuk sekali charge full, untuk Tesla Model Y 316 batu. Okey, 316 batu. Kalau itu kita kena kalikan dengan 1.6 lah untuk dapat kilometer. Kemudian untuk ID4 250 batu. Okey, jadi dari sudut bateri, jarak perjalanan, Model Y of course lebih baik. Teknologi Tesla dari sudut bateri memang masih di hadapan. Dari sudut passengers, 5 passenger, self driving. Okey, yes, Tesla Model yes. Volkswagen ID4 no. So ini yang saya maksudkan tadi, bila kita cerita pasal hardware, memang ada company lain yang boleh mencabar dominasi Tesla, tapi dari sudut software setakat ini
Tesla is still the best. So pada masa ini self-driving tidak lagi ditawarkan oleh Volkswagen. In the future, yes, because they are working on it as well. Dengan fund yang 50 billion tadi, mereka juga sedang membangunkan untuk self-driving. Alright, so AWD available. Okay, ini tak perlu sangat. Wireless phone charging, yes. Apple CarPlay, no, yes. Acceleration, okay, acceleration 0 to 60, 0 to 60 untuk Model Y ialah 4.8 second, dan sebenarnya untuk ID4 ini ialah lebih perlahan lah. Tak silap saya 8 second ke 9 second sebab saiz dia agak berat. So akan mula berada pada mid 2021, tapi sebenarnya di UK dan di US dah ada orang pakai. Dan kita boleh tengok sekarang ini faktor yang paling besar ialah faktor price. Okay, sebab people are not really keen on self-driving lagi, sebab masyarakat pun belum 100% confident dengan AI untuk kereta ni bawa sendiri tanpa dipandu. Jadi mungkin in the future bila teknologi tu betul-betul dah advance, maka public mungkin akan memerlukan self-driving. Tapi buat masa sekarang 1-2 tahun ni saya tak rasa ramai orang yang mementingkan sangat self-driving ni. Alright, so dari sudut harga kita boleh tengok Tesla Model Y hampir $50,000, dan kemudian Volkswagen ID4 $39,995 iaitu $40,000. So inilah advantage utama yang sekarang ni Volkswagen sedang push, iaitu walaupun mereka sedikit kalah daripada segi spek, tapi mereka nak bersaing dari sudut harga. So ini Volkswagen mampu buat. Sebab apa? Dia company besar. Okay, dia berbilion punya sales tahunan. Dia boleh buat. Neo boleh buat? Tak boleh. Okay, Xpeng boleh buat potong harga macam ni? Tak boleh. Kemudian kalau kita tengok lagi dari sudut bagaimana mereka nak membuat production di seluruh dunia, Volkswagen dah siap kilang di seluruh dunia. Di mana-mana negara ada. Kemudian dari sudut networking untuk menjual kereta ini, dia dah ada sales agent di seluruh dunia. So kita nampak sebenarnya Volkswagen begitu, bagi saya lah, begitu positif untuk mencabar dominasi Tesla, especially berdasarkan price punya constraint. So saya very bullish setakat ini dengan Volkswagen. Dan cumanya bila kita bercakap pasal Volkswagen ni ada skandal. Pernah berlaku skandal besar, iaitu skandal penipuan dan pemalsuan data emission ataupun data pencemaran yang dikeluarkan oleh kenderaan Volkswagen. So kita tak perlu go deep sangat into this, tapi kalau you guys nak baca boleh tengok di Wikipedia. Ada dinyatakan sebab apa dan dengan begitu detail. Cuma kita tahu kes ini berlaku ialah pada tahun 2015 dan Volkswagen telah didenda 33 bilion. Ini sebenarnya telah menyebabkan damage dari sudut brand Volkswagen itu sendiri, dan kemudian juga damage dari sudut jualan Volkswagen, dan juga pasaran saham Volkswagen juga telah jatuh banyak akibat daripada skandal ini. Okey, jadi next kita akan tengok sedikit kepada technical chart untuk Volkswagen. Alright, so kalau kita boleh tengok, ini ialah harga tertinggi Volkswagen sebelum skandal, iaitu pada harga 260 euro. Okey, kemudian telah turun kepada 87 euro. So ini ialah kejatuhan. Okey, kejatuhan ini ialah kejatuhan hampir 70%. Saham Volkswagen telah jatuh, dan kemudian cuba untuk pick up kembali. Okey, dan kita dapat tengok sekarang ini the resistance, the closest resistance is around 190, dan di sini ialah COVID punya pandemik yang berlaku menyebabkan saham ini kembali jatuh. Okey, dan kemudian ni dengan pelancaran ID3 dan ID4, begitu juga dengan Porsche punya electric vehicle, begitu juga dengan Audi e-tron, maka kita nampak sekarang ini harga saham Volkswagen sedang meningkat kembali. Alright, so sebelum ini kita nampak ada paras resistant di sekitar harga 150.
Dan pada minggu lepas sebenarnya ini pun telah pun break. Jadi saya menjangkakan bullish trend ini akan berterusan untuk Volkswagen. Okay, the next target yang saya ada ialah pada harga $191. Okay, sekarang ini harga closing Jumaat ialah $150. Dan overall saya menjangkakan mungkin sehingga penghujung tahun 2021, okay, no guarantee tapi berdasarkan apa kajian saya dari sudut fundamental dan daripada sudut teknikal, saya menjangkakan Volkswagen boleh mencapai kepada paras tertinggi sebelum ini. Mungkin dalam masa setahun ataupun 2 tahun, saya merasakan Volkswagen akan mampu untuk mencapai ke paras harga tertinggi, iaitu di paras harga $260, iaitu bersamaan dengan, kalau kita tengok, bersamaan dengan 66% punya price appreciation berpeluang. Of course dia tak jalan dalam satu straight line, okay, tapi overall long term saya nampak harga ini at least boleh mencapai daripada $150 sekarang ini, mungkin kita boleh mencapai harga tertinggi sebelum ini, iaitu di paras $260 euro, iaitu mungkin dalam masa setahun ataupun 2 tahun. Overall saya bullish dan saya berminat, dan sebenarnya saya telah pun membuat position dalam saham Volkswagen ini melalui broker yang saya gunakan, iaitu broker eToro. So inilah satu kelebihan apabila kita menggunakan eToro, bukan saja kita boleh invest di dalam pasaran saham US, kita juga boleh invest di dalam pasaran Europe, kita boleh invest dalam pasaran UK, dalam pasaran China, dalam pasaran Hong Kong. Semua saham-saham ini kita boleh beli. Okay? Dengan hanya $50 saja kita dah boleh sebenarnya membeli saham. Of course, kalau dalam kes ini, kalau berminat, kita boleh beli dalam saham Volkswagen. Alright, again, saya bukan penasihat kewangan bertauliah. Apa yang saya kongsikan ialah apa yang saya buat dalam pasaran, dan saya sebenarnya telah pun membeli saham Volkswagen pada sekitar harga $150 ini. Sorry, €150 ini, sewaktu breakout ini. Dan saya masih stay, dan mungkin saya akan keep on buying Volkswagen untuk masa yang akan datang ni, kalau ada deep lagi dalam pasaran ni. Of course, itu ialah perkongsian pada kali ini tentang Volkswagen, bagaimana saya melihat Volkswagen punya cita-cita untuk fight dengan Tesla, dan saya agak bullish dengan pelan perkembangan Volkswagen ini. Dan bagi kawan-kawan yang ingin berdagang saham global serendah $50 saja, boleh refer kepada link di bawah video ini, dan saya akan bagi akses untuk belajar saham secara sendiri. Tuan-tuan boleh belajar sendiri di rumah apabila tuan-tuan membuka akaun menggunakan link yang saya sediakan. Okey, kita jumpa dalam video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum.